Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan belajar tentang bab 2, biologi tingkatan 5. Kita akan belajar hari ini tentang struktur dan fungsi daun. Okey. So dalam video kali ini cikgu akan terangkan subtopik 2.1 lah. Okey, subtopik 2.1 iaitu struktur daun. Okey. Dan cikgu yakin semua orang pernah nampak daun lah walaupun sekali dalam hidup dia. Okey. Siapa tak pernah nampak tak tahulah. Okey. So, slide pertama ni kita tengok struktur bahagian luar daun dahulu. Okey, bahagian luar daun kita boleh bahagikan kepada dua lah. Yang pertama dinamakan sebagai lamina. Okey, dah dilabelkan di sana, lamina. Dan yang kedua kita namakan dia sebagai petiole. Okey, lamina dan petiole. Okey, lamina tu bahagian daun tu lah. Petiole tu adalah dia punya cabang ataupun batang kepada daun tu lah. Okey. So, kita tengok apa itu lamina. Lamina ni adalah bahagian daun lah yang biasa, yang lepeh, yang lebar, yang nipis. Dan biasanya bahagian lamina ni lah yang berwarna hijau. Okay. Kenapa dia lepeh? Sebab dia nak menghasilkan satu permukaan yang luas lah supaya sel-sel yang ada di bahagian dalam daun tu yang mengandungi kloroplas tu dapat mengambil cahaya yang maksimum lah untuk menjalankan proses fotosintesis. Semua tahulah proses yang penting dalam tumbuhan. Okay. Dan kalau kita perhatikan, daun ni jaranglah daun ni dia tebal lah macam buku teks biologi, tak adalah. Daun ni biasanya dia akan nipis kerana apa? Kerana dia nak memudahkan gas-gas yang terlibat dengan fotosintesis. Iaitu gas apa? Gas oksigen dan karbon dioksida. Meresap dengan cekap lah daripada bahagian luar atmosfera ni kepada bahagian dalam daun yang bertanggungjawab untuk menjalankan proses fotosintesis. So dia lebar, dia rata dan dia juga nipis, lamina ni. Okey, dia lebar, rata dan dia juga nipis lah. Okey. Tengok petiole. Petiole ialah tangkai daun tersebut. Tempat di mana lamina ni bersambung lah. Biasanya petiole ni dia akan masuk juga sikit ke dalam bahagian lamina tu lah. Dia akan mengunjur ke dalam lamina untuk membentuk satu jaringan lah, sama ada jejala ataupun daun yang berurat selari. Okey. So petiole ni adalah dia punya tangkai daun tersebut. Okey. Bahagian luar ada dua, petiole dan lamina. So kita akan tengok bahagian dalam lamina daun tersebut. Dalam petiole kita tak akan tengok lah, kita akan tengok dalam lamina. Okay, jika kamu perhatikan kebanyakan tumbuhan, bila daripada kecil sampailah dia besar banyak daun tu, kamu akan nampak dia tersusun cantik je dan daun tu tidak akan bertindih. Kebiasaannya dia tak akan bertindih lah. Petiole tu tak akan bertindih antara satu sama lain. Okey, kerana apa? Kerana susunan pokok ni ataupun susunan daun lamina ni, dia akan membolehkan daun menerima cahaya yang ada ni secara optimum bagi menjalankan fotosintesis. Dan susunan unik itu kita akan panggil dia sebagai susunan mozaik daun. So susunan mozaik ni kamu pernah dengar dalam tingkatan 4, iaitu bendali mozaik, okay, dalam plasma membran. Dan dalam tingkatan 5, susunan daun tu juga kita akan panggil dia sebagai susunan mozaik daun. So kena tulis secara spesifik lah. Okay, mozaik bendali ataupun mozaik daun. Okay, susunan dia sekata lah. Kalau nampak dalam gambar ni pun cantik sekata je kan. Okay. So itu kita namakan dia susunan mozaik daun. Okey, apa yang kamu nampak sekarang ini adalah keratan rentas bagi lamina daun. Yang mana keratan rentas ini akan menunjukkan struktur di bahagian dalam daun. Okey, nampak macam tebal, dia saja dibesarkan untuk nampak tebal lah. Okey. So kita tengok satu-satu, ada beberapa struktur, bermula dengan cuticle di bahagian atas. Kemudian epidermis atas, bahagian lapisan yang kedua. Di bawah epidermis atas, kamu akan jumpa struktur yang dinamakan mesofil palisad. Okay, mesofil palisad. Di bawah mesofil palisad itu, kamu akan jumpa satu lagi kawasan mesofil, tapi dia mesofil berspan. Dia berbeza lah. Kalau palisad tu nampak tersusun cantik, mesofil berspan ni dia akan ada ruang lah di antara sel tersebut. Okay. Di bahagian bawah, kamu akan nampak epidermis bawah. Dan di bahagian epidermis bawah ni akan ada stoma lah yang mana dikawal oleh sel pengawal. Okay. Di bahagian dalam daun juga, dalam lamina juga akan ada xylem dan juga phloem yang mana gabungan xylem dan phloem ni akan duduk dalam satu kawasan, kita namakan dia sebagai berkas
vaskular. Berkas vaskular. Ini kamu dah belajar dalam bab 1 hari itulah. Okay, so ruang-ruang di antara mesofil berspan ni adalah ruang udara. Untuk apa ada ruang udara? Nanti kita akan tengoklah kenapa ada ruang udara. Okey. Cuticle. Cuticle ni adalah lapisan yang berlilin ya, ataupun dia kalis air lah. Dan dia elok sinar. Sebab itulah kita tak nampak, kita hanya nampak warna kloroplas, warna daun je lah, warna hijau. So kita tak akan nampak warna lilin. Sebab dia elok sinar lah. Okay. Dan dia akan ada pada bahagian epidermis atas dan juga epidermis bawah. Okay. Apa tugas cuticle ni? Dia menghalang kehilangan air yang berlebihan melalui transpirasi. Dan juga disebabkan dia elok sinar, dia membenarkan cahaya matahari itu tembus masuk ke dalam bahagian dalam daun lah. Okey. Struktur kedua adalah epidermis atas. Epidermis atas ni permukaan paling atas lah di bawah cuticle. Yang mana sel-sel dalam epidermis atas ni dia tak akan ada kloroplas dan dia bersifat luksina. So dia lebih kurang macam cuticle tapi dia tak adalah kalis air kan. Cuma dia bersifat luksina. Supaya apa? Supaya cahaya dapat menembusinya dan pergi ke arah kloroplas. Okey. Epidermis bawah pula adalah di bahagian bawah lah. Lapisan ni akan ada stoma yang mana stoma ni dikawal oleh sepasang sel pengawal. Okey, mesofil palisad. Kalau ingat susunan yang panjang-panjang rapat-rapat tu selnya. So mesofil palisad ni dia tersusun secara tegak dan dia padat, dia banyak lah. Okey, untuk apa? Untuk memperoleh cahaya yang maksimum. So dalam sel mesofil palisad ini akan ada banyak kloroplas kerana sel ini merupakan tapak fotosintesis kepada tumbuhan. Okey. So fotosintesis akan berlaku pada sel mesofil palisad. Sel yang tersusun rapat tadi tu. Okey, so kloroplas sangat banyaklah. So cahaya dapat menembusi bahagian atas daun epidermis atas pergi ke arah mesofil palisad. Okey. Ada kajian yang dijalankan bahawa kloroplas di dalam mesofil palisad ni dia bergerak mengikut intensiti ataupun mengikut arah cahaya. So kalau pada waktu pagi cahaya tu lebih ke bahagian sebelah kiri, so bahagian sebelah kiri mesofil palisad tu akan banyak kloroplas. Bila waktu petang dia dah ke kanan, contohnya ke kanan daun tu kloroplas tu boleh bergerak ke arah kanan daun lah. Ni semua untuk mendapatkan cahaya matahari yang optimum lah. Okay. Kemudian kita akan tengok sel mesofil berspan. Sel yang di bawah bahagian mesofil palisad itu. Kalau tengok bentuknya tak sekata. Tak sama macam mesofil palisad lah. Dia tak sekata. Dan ada yang besar, ada yang kecil lah. Dan di antara susunannya akan ada ruang. Tak semestinya semuanya rapat. Okay. So ruang itu penting untuk tempat pertukaran gas. Okay. Dan jika dibandingkan kandungan kloroplas di dalam mesofil berspan ni kurang berbanding di dalam mesofil palisad. Okay. So yang terakhir adalah berkas vaskular, di mana dalam berkas vaskular ini akan ada dua struktur yang dinamakan xylem dan juga phloem. Okay, xylem adalah tugasnya mengangkut air, semua tahu. Phloem adalah mengangkut bahan organik lah, ataupun makanan kita sebut. Hasil daripada fotosintesis dari daun sehinggalah ke bahagian lain dalam tumbuhan. Okay. Untuk xylem, semua dalam bab 1 kita dah belajar, dindingnya diperbuat daripada bahan yang berlignin ataupun yang kalis air jugalah, yang berlilin dan tebal untuk memberi sokongan lah. Sebab itulah kalau kita cukup siram air ataupun siram pokok tersebut, daunnya tak akan layu kerana apa? Permukaan lignin ni kekal segah dengan jumlah air yang ada dalam tumbuhan tersebut lah. Kalau kita kurang siram, air kurang, lignin pun tak akan dapat berfungsi dan daun akan layu lah. Okay. Tapi yang pentingnya xylem membawa air, phloem membawa bahan organik ataupun kita selalu sebut sebagai makanan lah. Okay. Yang mana semua itu terhasil daripada proses fotosintesis. Okay. Okay, so tamat bab 2.1. Kita akan jumpa lagi dalam video lain bab 2.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.